masuk tajuk asal. Itu mukaddimah dia panggil. Terdapat 4 golongan wanita yang haram dikahwini kerana hubungan perkahwinan. Saya nak sebut apa tadi, walaupun belum kahwin, macam kahwin, penampilan di zaman hari ni tu, sana sini, bukan kata lain. Ni anak-anak ni, budak-budak sekolah kita ni, hak besar-besar, hak kecil-kecil boleh tahan lagi. Sekolah rendah tu. Kalau yang besar-besar ni, tuan-tuan boleh tengok belakang tu. Belakang. Tuan-tuan tengok. Lorong belakang. Rumah kedai tu tuan-tuan tengok macam mana. Laki ada, perempuan ada. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Polis pening kepala, tuan-tuan. Mak ayah pening kepala dah zaman hari ni. Tu, dia jadi perkara biasa dah. Sebab tu kita hari ni kena berperanan. Kita sebagai ibu dan ayah, kita sebagai pemegang amanah pada hari ini, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anak kita, orang di bawah jagaan kita. Tak lepas kita kalau kita biarkan mereka begitu saja. Jadi kita tengok, terdapat 4 golongan wanita yang haram dikahwini kerana hubungan perkahwinan. Yang pertama, isteri bapa. Haram dikahwini. Siapa dia? Isteri bapa. Siapa isteri bapa ni? Ibu tiri. Tu isteri bapa ni ibu tiri. Maknanya kalau isteri bapa juga tapi mak kita, hak tu lain. Hak tu bukan ibu tiri. Tu mak kita, hak tu kita jelas haram. Mak kita yang mengandungkan kita, hak tu jelas tak payah cerita dah. Yang kita nak cerita ni isteri bapa. Siapa isteri bapa? Ibu tiri kita. Kita ada ibu tiri. Maka haram juga mengahwini isteri datuk. Isteri datuk, siapa dia? Nenek tiri. Nenek tiri. Bukan nenek kita betul-betul. Kalau nenek kita, hak tu memang jelas dah kan. Hak tu memang jelas dah haram kita kahwin ni pasal nenek kita. Mak kita yang melahirkan kita, hak tu jelas. Ni yang melibatkan apa ni? Melibatkan tiri. Melibatkan tiri. Kadang-kadang bukan siapa pun tapi dia pernah berkahwin dengan ayah kita. Walaupun selepas itu dia bercerai, maka haram kahwin dengan mak tiri kita tu sampai bila-bila. Sampai bila-bila walaupun dah bercerai-berai dah dengan ayah kita, dengan atuk kita. Dia panggil haram apa ni? Haram mu'abbad dia panggil. Haram mu'abbad, haram abadan abadah. Tu kedudukan tersebut. Tapi jarang berlaku ni pasal tua dah kan. Pasal ibu tiri ni bunyi tua dah. Nenek tiri ni lagi tua, maknanya besar kemungkinan tak berlaku. Tapi ada orang disuka tu kan? Ada kan? Ada. Kita rasa kita suka hak muda. Yalah memang selera kita suka yang muda. Kalau boleh yang umur 25 tu selera mana, bukan saya saja dengan sebab saya tukang cakap saya sebut macam tu. Kalau tuan-tuan cakap macam tu juga. Tetapi kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ni ada juga kes-kes terpencil, dia suka hak mana? Hak umur 60 dia suka. Adakah ni sebelum ni masuk surat khabar sekali di mana? Di Terengganu. Orang Terengganu dia minat hak jenis macam tu. Minta maaf minta maaf ada orang Terengganu okey, tengok. Haram juga mengahwini isteri datuk, iaitu nenek tiri. Haram walaupun nenek kita tapi tiri. Nampak tempiah dia tu. Walaupun tempiah hukumnya haram juga. Juga mengahwini isteri datuk, iaitu nenek tiri sebelah bapa dan isteri datuk sebelah ibu. Isteri datuk sebelah ibu, semuanya haram. Mereka diistilahkan sebagai isteri usul manusia. Maknanya tu dia panggil asal usul manusia. Dia pernah berkahwin dengan atuk itu. Dia pernah berkahwin dengan ayah kita. Walaupun selepas itu bercerai-berai.
Tak ada apa-apa kalau kita kira, tapi dari segi sudut hukum boleh kahwin tak? Tak boleh tak? Tak boleh. Pasal apa jadi tak boleh? Dengan sebab datuk kita, dengan sebab ayah kita telah bersama-sama dengan nenek tiri kita itu, ataupun dengan mak tiri kita tu, dengan sebab dah bersama, dah bermalam ketika itu. Tapi kalau dia kahwin tak sempat bermalam, faham bermalam? Saya guna istilahnya ni, kau tak apa jelas? Jelas dah kan? Kau nak guna istilah lain lagi? Cukup kan? Cukup tu kan? Kalau kahwin tiba-tiba tak sempat bermalam, maka hukumnya boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Pasal dengan sebab tak sempat bermalam. Itu kedudukan. Tak sempat nak jimak lah, tu bahasa Arab tu lah. Tu bahasa Arab. Tak sempat nak bersama lah. Suami isteri tersebut tiba-tiba dapat tengok saja je. Lepas tu dia tinggal. Maka kalau kita ada selera, boleh kahwin dengan sebab tak berlaku persetubuhan ketika itu. Minta maaf saya sebut. Mereka haram dikahwini selama-lamanya. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Walaupun dah setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 5 tahun, 10 tahun. Sampai bila-bila ni? Sampai bila-bila? Sampai hari kiamat. Tu haram kahwin. Ada dalil tak? Hak kita dah cerita ni ada dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu. Jangan di sini dengan maksud haram kamu berkahwin dengan perempuan yang pernah jadi isteri bapa kamu. Boleh? Haram hukum. Haram ni haram qat'i. Sampai bila-bila? Sesungguhnya kecuali bukan sungguhnya, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Zaman sebelum-sebelum ni ada berlaku. Zaman mana tu? Zaman jahiliyah. Berlaku macam tu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi buruk, seburuk-buruk jalan yang dilalui di dalam perkahwinan. Itu yang jadi hukum haram tu, jadi keji. Perbuatan tersebut ni haram qat'i, berdalilkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dia pernah diperisterikan oleh ayah kita, datuk kita, ataupun ke atas. Ke atas. Nama datuk ke ayah, datuk, lepas datuk apa lagi atas? Panggil apa? Onyang. Dan ke atas. Pelik-pelik bunyi tu. Tu kedudukan yang pertama, haram dengan cara qat'i, selama-lamanya kita berkahwin dengan orang yang pernah diperisterikan oleh ayah kita, datuk kita, dan ke atas. Seterusnya yang kedua, haram juga dikahwini isteri anak. Isteri anak, siapa isteri anak? Menantu kita lah. Menantu kita. Isteri anak iaitu menantu. Lepas tu isteri cucu lelaki sebelah anak lelaki. Isteri cucu lelaki sebelah anak lelaki. Isteri cucu kita. Isteri cucu kita. Daripada mana? Daripada anak lelaki kita. Anak lelaki kita kahwin dengan si fulan, dengan fulanah bin fulan, tiba-tiba dapat anak lelaki. Lepas tu anak lelaki tu, cucu lelaki kita tu kahwin dengan seorang perempuan. Tu dia panggil isteri cucu kita. Isteri cucu lelaki kita. Isteri cucu lelaki sebelah anak lelaki, dan isteri cucu lelaki sebelah anak perempuan. Tak kira lah sebelah lelaki ke sebelah perempuan ke, haram. Begitulah seterusnya isteri-isteri furuk yang lain, dan ke bawah lagi lah.
Selepas pada cucu dia panggil dah cicit. Lepas pada cicit panggil apa? Ciak. Lepas tu cicak. Kawan dia. Dan ke bawah tu. Maknanya yang berkahwin dengan anak kita dipanggil menantu kita, menantu perempuan. Yang kahwin dengan cucu kita dia panggil cucu kita lah. Menantu cucu lah. Yang kahwin dengan cicit kita dia panggil menantu cicit kita kan. Menantu pula isteri cicit kita lah. Isteri dan kebawah itu yang pernah berkahwin dengan anak menantu kita tu, yang asalnya hukumnya haram kita kahwin dengannya sampai bila tu? Sampai bila-bila juga. Sampai bila-bila. Walaupun anak kita dah berpisah, contohnya wa'iyazbillah, minta jauh, walaupun cucu kita tu dah berpisah, berpuluh tahun dah berpisah, tiba-tiba tu dia tengok, ni boleh tahan, nampak ada kalau tengok rasa macam nak demam lagi rasa tu. Tu rasa macam tu. Macam tu tak boleh kahwin. Kalau kahwin juga haram perkahwinan tersebut, dan pergaulan tersebut dihukumkan zina. Kecuali macam mana? Kecuali tak tahu kedudukan asal dia. Tiba akad nikah, lepas tu saksi kata sah, tu dia panggil walaupun sah pada hakikatnya tak sah, tapi pergaulan tersebut dengan sebab disahkan oleh dua orang saksi ketika itu, maka pergaulan tersebut suami isteri tersebut dia panggil wati syubhah. Tahu wati syubhah? Wati syubhah ni pergaulan suami isteri dengan sebab nikahnya tak sah, tapi disahkan oleh siapa tadi? Dua orang saksi. Maka dengan sebab dia kata sah, kita pun balik tidur lah kan. Balik tidur bermalam apa semua sekali lah. Kan nak tengok saja kan. Dia orang kata sah. Lagi kan hak tak sah pun berterabur hari ni kan. Berterabur hari ni hak tak sah pun. Macam mana jadi tu? Dia panggil waqti syubhah ketika itu, tuan-tuan. Kalau dah kena pasti selepas berlalu seberapa ketika, maka nikah tersebut kena farak. Berlalu beberapa ketika, tiba-tiba dapat kena pasti perkahwinan tersebut dengan cucu kita sendiri, dengan bekas isteri cucu kita, dengan bekas isteri cicit kita, maka nikah tersebut kena farak, kena pisahkan nikah tersebut, jadi terbatal dengan sendiri. Nikah tersebut dia jadi batal. Maka pergaulan sebelum ni tu macam mana? Pergaulan sebelum ni dikira wati syubhah. Tak ada hukum haram ni dalam bab ni. Tak jatuh hukum haram pasal dia terikat dengan pengesahan saksi dua orang yang mengatakan sah itu. Lepas tu anak macam mana anak? Kalau ada anak lah, keluar anak, dah dapat anak dah, dibinkan kepada ayah yang melibatkan wati syubhah tu juga. Boleh? Okey, melibatkan wati syubhah. Kalau anak tak sah tak lah lain, tu bab lain pula. Ni melibatkan wati syubhah. Maka haram dikahwini sama sekali, maknanya selama-lama lah. Haram dikahwini selama-lama. Bab tu kita pada hari ni, zaman hari ni zaman dunia maju hari ni. Anak kita pergi sekolah jauh-jauh, kadang-kadang duduk sebelah dia tu siapa? Sepupu sepapak dia. Duduk sebelah. Kalau sepupu sepapak boleh tahan lagi. Kalau kena pak saudara dia, kena hak jadi pensyarah siapa? Pak saudara dia. Kalau sekali dia berkenan dengan kepada pak saudara dia, pak saudara pun tak kenal anak saudara tadi. Boleh jadi dah ni. Boleh jadi. Bila mana tak kenal. Sebab tu silaturahim kita ni sebenarnya besar nilai dia. Sebab tu paling tak ada di musim perayaan. Susah macam mana sekalipun, kita perkenalkanlah pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita ni, sanak saudara kita, dengan si fulan ni jadi apa pertaliannya, supaya tak berlaku perkara-perkara luar jangka melibatkan perkahwinan.
Pasal makin hari makin ramai lalas sekali bercampur aduk. Ni masalah dia panggil. Bukan kata dalam bab tu saja. Islam ni cerita-cerita dalam bab haram. Yang boleh kahwin sekalipun, contohnya terlalu dekat, sepupu. Kahwin sepupu, boleh tak? Sah kahwin. Tapi tidak digalakkan, dia panggil. Tak digalakkan. Pasal kadang-kadang bila mana kahwin sepupu ni, dia jadi macam mana? Kadang-kadang dia timbul penyakit pelik, dia panggil. Pasal daripada keturunan yang sama. Tu timbul penyakit pelik. Patu anak yang lahir tu kadang-kadang membesar dalam keadaan tidak sihat, dia panggil. Kena penyakit macam-macam kita tengok pada hari ni. Pasal kahwin terlalu dekat. Walaupun sah tapi tidak digalakkan. Sah tetapi tidak digalakkan. Okey. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Haram kahwin dengan isteri anak-anak kamu. Bawah pada tu lagi, kahwin dengan isteri cucu-cucu kamu, dan ke bawah lagi lah cicit-cicit kamu, dan ke bawah lagi. Tu haramnya muabbad selama-lamanya. Seterusnya, bekas isteri anak angkat tidak termasuk dalam firman Allah yang berasal dari benih kamu. Bekas isteri anak angkat kita. Anak angkat ni bukan anak kita kan? Anak angkat. Anak angkat ni tak ada sebenarnya dalam Islam sebenarnya. Terangkat. Mula-mula anak angkat lalas sekali terangkat, susah tuan-tuan. Melibatkan anak angkat ni tuan-tuan, nak salam-salaman boleh? Tak boleh. Dari segi sudut aurat pergaulan macam mana? Tak boleh. Duduk satu bumbung dengan kita. Anak angkat kita tu perempuan. Dengan kita macam mana? Boleh kahwin tu. Dengan kita ni, anak angkat kita, bukan dia anak kita. Anak siapa tu? Anak kawan kita. Anak kawan kita, contohnya kawan kita ni ada masalah. Mak ayah dia meninggal ke yatim piatu, tak ada siapa nak jaga, kita pun ambil sebagai pemegang amanah, kita buat dia sebagai anak angkat. Hubungan dia dengan kita macam mana? Tak ada apa-apa sebenarnya. Hukum zahirnya sebagai anak angkat, tapi dari segi pertalian darah tak ada apa-apa. Boleh kahwin? Boleh. Bila mana sah kahwin, maka ketika itu haram kita tengok aurat dia dan dia tengok aurat kita. Haram ketika itu. Bersalam-salaman tak boleh. Buka aurat tak boleh. Sekalipun aurat-aurat yang biasa-biasa. Rambut duduk dalam rumah dalam rumah sendiri biasa nak buka rambut kan. Dia boleh tak? Anak angkat tak boleh. Hukumnya haram. Masuk dalam bab ni juga bebas berlaku. Hak jadi benda. Hak jadi menantu kita. Bila mana musim raya semua balik belaka. Bila mana balik ni kena pandai. Kena pandai mengurus. Sebab tu kalau balik raya ni jangan balik lama-lama. Berapa lama kena balik? Paling lama 3 hari kita duduk situ. Duduk satu rumah. Kerana tak nak mengusah orang yang asal duduk dalam rumah tersebut. Kerana dia terpaksa jaga aurat dia. Bila mana kita duduk dalam rumah tu, isteri abang kita, contohnya saya balik kat kampung, kalau isteri kita tak apalah isteri kita, anak kita tak apalah anak kita, mak kita tak apalah mak kita. Itu siapa tu? Kakak ipar kita, adik ipar kita, hak perempuan lah, adik ipar perempuan, kakak ipar kita yang perempuan. Macam mana tu? Dengan kita aurat haram kita tengok. Lepas tu kita kena jaga dan dia kena jaga. Siapa kena jaga? Lebih-lebih lagi yang perempuan tu lah, pasal aurat dia lebih besar daripada lelaki. Kena jaga. Sebab tu paling lama duduk 3 hari.
Duk 3 hari. Pasal tujuan nak malah kita nak menyusahkan tuan rumah yang duduk asal situ. Paksa dia berjaga-jaga duduk dalam bilik je. Rumah kita tapi dalam bilik. Rumah kita tapi pakai tudung. Lebih-lebih. Pasal ada tetamu. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang, kita pergi bertamu rumah orang, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau kita pergi sebagai tetamu rumah orang, jangan lama-lama, sekejap-sekejap. Lebih-lebih lagi ada orang sakit. Ada pesakit dalam rumah tu. Pergi, tanya khabar. Lepas tu doakan pesakit supaya cepat sembuh. Lepas tu baliklah kita. Jangan lama-lama, takut-takut menyusahkan pesakit, menyusahkan tuan rumah, jadi tak selesa kalau kita duduk terlalu lama sangat. Kena macam tu. Ni 3 jam duduk situ lagi. Pesakit pusing sana, pusing sini. Bila nak balik ni? Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya. Bekas isteri anak angkat tidak termasuk dalam firman Allah Ta'ala yang berasal dari benih kamu. Orang di zaman jahiliah mengambil anak angkat dengan menjadikannya sebagai anak sendiri. Zaman jahiliah dulu dia ambil anak angkat, dia buat anak sendiri. Anak angkat ni sah nikah, anak angkat ni sah kahwin. Tapi zaman jahiliah dulu bila mana dia ambil anak angkat, dia tak kahwin dengan anak angkat tu. Walaupun bukan anak dia, tapi dia dah pelihara daripada kecil lagi sampai besar, maka dia tak kahwin. Tak boleh kahwin. Tapi dalam Islam boleh kahwin ni? Boleh. Dalam Islam boleh. Orang di zaman jahiliah mengambil anak angkat dengan menjadikannya sebagai anak sendiri dan mengharamkan berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Islam telah membatalkan pengambilan anak angkat dan menghalalkan bapa angkat berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Kalau anak angkat tu anak laki anak angkat kita. Lepas tu dia kahwin. Lepas dia kahwin, tiba-tiba sampai satu masa, satu ketika, jodohnya tak berkekalan, bercerai-berai. Boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Dengan isteri anak angkat kita. Boleh kahwin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala-gala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan ingatlah Allah Ta'ala menerangkan yang benar, dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Kita guna istilah anak angkat tu istilah mulut, dia panggil istilah mulut. Dalam Islam ada tak? Ada. Tak ada. Anak ni kalau kita ambil anak angkat lah zaman kita hari ni, letak bank kita pula, nak selamatkan keadaan contohnya lah. Lebih lagi anak angkat tu yang perempuan ni lagi rumah tu. Pasal mana? Pasal dia melibatkan wali, jadi keliru wali. Ini bank sama ni. Surat nikah tak ada, dia kata. Lepas tu buat akuan sumpah. Bersumpah lah. Bendanya walaupun dia bersumpah, anak angkat dia tidak akan jadi anak kita sendiri walaupun ditukar bin kepada bin kita. Hukum kita letak anak angkat itu kepada bin kita. Anak orang kita bela dia, kita pelihara dia, duduk sebumbung dengan kita, tiba-tiba kita letak binkan kepada kita. Hukumnya haram dibinkan kepada kita. Kena bin pada siapa? Bin kepada ayah dia lah. Bin kepada ayah dia. Kalau dia ada ayah, kalau dia anak hanya ada ibu, bin kepada ibu. Paling tak ada, bin siapa? Anak letak bin Abdullah pun boleh. Tapi hak masalah zaman kita hari ni, dia letak bin bin bapa angkat. Tu masalah berlaku sebenarnya. Bila mana letak bin bapa angkat, maka clear up.
keliru. Lebih lagi anak angkat tu anak perempuan, jadi keliru nisbah pada wali. Bila mana berkahwin, kita kata sah dengan sebab kita jadi wali dia. Walinya ketika itu tidak sah dari segi hukum, dari segi sudut hukum syarak, maka nikah tersebut jadi batal, tak sah nikah tersebut jadi batil. Maka pergaulan suami isteri tersebut macam mana tu? Anak tu memang dia tak tahu apa hujung pangkal, dia tak tahu sebenarnya, pasal kita ambil daripada kecil. Siapa tanggung? Wali tanggung. Pergaulan suami isteri yang tidak sah nikah tadi itu, pada hakikatnya yang tanggung ketika itu ialah bapa angkat ketika itu, dengan sebab dia buat penipuan dari segi sudut walinya. Ini kena berhati-hati zaman hari ni. Pasal pernah berlaku masa saya pegang penolong pendaftar nikah di Masjid Taman Kosas. Sebelum ni, kalau nak kahwin, kita tekankan untuk salah satu syaratnya iaitu kena ada CJ perkahwinan bapa. CJ perkahwinan bapa. Supaya nak mengesahkan anak itu ialah anaknya. Lebih lagi anak sulung. Dulu anak sulung je. Anak sulung, kita tengok anak sulung. Okey, anak sulung. Tengok dengan tempoh kelahiran dia, dengan tarikh majlis akad nikah dia bila, kita tahu natijah yang sebenarnya. Berlaku satu kes dalam negeri Selangor ni, melibatkan seorang anak yang tidak sah taraf, baru pecah tembelang, lahir berapa orang ada cucu tu? 7 orang dah. 7 orang dah berlalu masa dapat 7 cucu dah, baru tahu pecah tembelang. Rupanya wali yang tidak sah, tiba-tiba dah tahu, pejabat agama ambil tindakan segera, farakkan nikah tersebut. Lepas tu guna wali hakim. Itu penghujung dia kedudukan. Okey, kita bagi laluan pada laungan azan, lepas tu sambung semula.
La ilaha illallah. Allahumma. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya yang ketiga, haram juga kahwin dengan ibu mertua. Kahwin dengan ibu mertua. Seseorang lelaki tidak harus mengahwini ibu mertuanya. Tidak harus di sini dengan maksud haram, dagi tidak sah kahwin dengan ibu mertua, kecuali dengan elok-elok ni. Kecuali kahwin dengan anak. Dengan anak ni. Lepas tu belum apa-apa lagi berpisah. Belum bermalam, belum berlaku persetubuhan. Tiba-tiba jodoh tak panjang ketika itu berpisah. Lepas tu duduk beberapa ketika, mak mertua kita tu bercerai dengan ataupun mati bapak mertua kita. Boleh kahwin tak? Ni boleh kahwin. Dengan sebab mana ni? Dengan sebab hak mula-mula ni. Dengan sebab belum berlaku persetubuhan. Itu kunci dia situ. Tapi kalau dah persetubuh, haram selama-lama. Kalau dah berlaku persetubuhan dengan anak tu, dengan isteri kita tu, kita kahwin, lepas tu dah berlaku persetubuhan, semalaman je, minta maaf saya sebut, tiba-tiba jodoh tak panjang, lepas tu berpisah, maka mak mertua kita tu sampai bila-bila sekalipun haram dikahwini. Tu boleh faham ni kedudukan ni. Ni benda simple belaka ni, tapi banyak orang langgar ni simple-simple pun. Seterusnya bukan sekadar mak mertua, haram juga dikahwini semua datuk isteri, moyang dan seterusnya. Datuk isteri ni siapa ni? Nenek isteri lah kan. Nenek isteri ni ke atas haram juga, moyang haram juga. Kita kahwin dengan sebab benda, dengan sebab kita dah kahwin dengan dengan cucu dia. Kahwin dengan cucu. Dan ke atas tu kita nak pergi beraya, nak bersalam-salaman pun boleh, tak ada masalah, boleh bersalam dengan syarat kahwin dengan cucu. Boleh okey, seterusnya saya ambil ringkas-ringkas ni, sama masa tak banyak. Seterusnya anak perempuan kepada isteri, haram juga kahwin dengan anak perempuan kepada isteri. Bukan anak kita, anak perempuan isteri, maknanya anak tiri. Anak tiri kita kahwin dengan isteri kita ni, tiba-tiba isteri kita tu ada anak dah. Dengan siapa? Dengan suami dia hak sebelum ni lah. Anak perempuan kepada isteri, walaupun bukan anak kita, anak isteri kita dipanggil anak tiri. Haram kahwin dengan anak tu dengan sebab apa? Dengan sebab berlaku persetubuhan dengan ibunya. Kita dah kahwin dengan ibu dia, maka dengan sendiri dengan anak tiri kita tu pun haram kita kahwin ni. Walaupun selepas pada ni bercerai, tak boleh juga. Tak boleh dah. Melibatkan persetubuhan. Kita tengok, saya ulang. Anak perempuan kepada isteri, iaitu anak tiri, anak tersebut diharamkan berkahwin dengan bapa tiri selepas bapa tiri bersetubuh dengan ibunya. Tapi kalau belum bersetubuh dengan ibunya, itu tak apa. Mula-mula nak pada mak, dah siap akad nikah, tengok-tengok anak lebih tengok-tengok anak lagi hebat, tak jadi, tak sentuh pun mak dia. Tapi kalau dia dah sentuh, dah bersetubuh dah, tak ada harapan dengan anak. Tapi kalau dia tengok nampak anak maknanya lebih hebat pada mak, maknanya dia tak sentuh lagi, tiba-tiba berlaku jodohnya setakat tu je. Lepas tu dia menikah pula dengan anak ni pula. Jadi tak? Jadi. Tapi jangan duk buat macam tu. Kahwin-kahwin lah
Kahwin lah, marah mak dia perang dunia nanti. Cerita ni ada segi sudut hukum, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa, tuan-tuan, memang benda ni, tuan-tuan, kalau spontan susah, tuan-tuan. Spontan, kalau berlaku spontan macam tu susah nak merenung balik. Sebab tu kita kalau berlaku apa-apa, tanyalah ustaz-ustaz kita, kalau duduk kawasan kita, tuan-tuan. Ustaz pun dia tak ingat, tuan-tuan. Kalau saya, tuan-tuan tanya saya masalah-masalah yang kecil-kecil, halus-halus ni, balik rumah buka kitab, tuan-tuan. Biar orang kata apa benda ustaz, benda ni pun tak boleh jawab, tak apa. Disiplin ilmu, tuan-tuan, kalau kita nak jawab, biar betul-betul jawapan tu betul. Kita confirm benda tu betul dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau kita tak yakin, tak apa, kita bagi tempoh, kita balik rumah buka kitab dulu, baru kita jawab. Tak apa, tu disiplin ilmu. Tak salah kita kata kita tak tahu dalam bab ni. Tanya Allah hak lebih alim lah. Tak salah, tuan-tuan. Jangan pusing sana pusing sini, dia tahuan lalas sekali pening masyarakat. Pasal nak kata tak tahu, takut jatuh, takut nampak aib sangat, tak kena dari segi sudut disiplin ilmu. Tak boleh main pusing-pusing. Okay, seterusnya, pengharaman berkahwin dengan anak tiri tidak hanya terhad kepada mereka yang tinggal bersama dengan ibunya saja, tetapi juga kepada anak-anak tiri yang tinggal jauh dari ibunya. Bukan hak duduk sebumbung saja anak tiri kita, kita kenal hak ni je, hak duduk sebumbung dengan kita. Ni hak duduk jauh-jauh tu, pun juga haram kita kahwini, dengan sebab dia tetap anak tiri kita, dia jadi haram. Pasal apa bincang macam tu? Disebutkan perkataan dalam pemeliharaan kamu hanyalah untuk menerangkan kebiasaan yang berlaku pada anak tiri, iaitu mereka akan dipelihara dan tinggal bersama bapa tirinya. Biasanya kalau kahwin dengan mak, anak tu duduk sebumbung dengan dengan ibu dan ayah tiri lah. Ibu dia tiba-tiba ayah tiri, dapat ayah tiri, maka duduk sekali lah. Satu bumbung. Itu kebiasaannya. Begitu juga seorang wanita diharamkan berkahwin dengan bapa tirinya, suami anak perempuannya, iaitu menantu, anak isterinya serta mertuanya. Semua tu haram semua sekali. Begitu juga seorang wanita diharamkan berkahwin dengan bapa tirinya. Anak tiri nak kahwin dengan bapa tiri. Tadi bapa tiri nak kahwin dengan anak tiri, cuma dia balik je, benda sama. Suami anak perempuannya, suami anak perempuannya, siapa dia ni? Menantulah. Anak tirinya serta mertuanya. Dah bincang atas tadi, semua tu hukumnya haram semua sekali. Dan seterusnya, haram kerana susuan pula. Haram kerana susuan ni ada berapa sini? Ada 7 golongan haram dengan sebab susuan. Ni syarat susuan tersebut berapa kali kenyang dah? 5 kali kenyang. 5 kali kenyang, tuan-tuan. Lepas tu kalau ayah dia menyusu tu, jadi ayah susuan lah. Tu ayah dia tak jadi, tuan-tuan. Pasal dia syarat nak jadi anak susuan ni, umur berapa? Umur 2 tahun ke bawah. Umur budak tu, anak tu, walaupun bukan anak kita, memang orang dulu, orang lain tukang menyusu. Memang Nabi kita pun siapa tukang menyusu? Halimatus Sa'diyah kan? Tukang menyusu Nabi. Zaman kita hari ni jarang berlaku. Jarang berlaku zaman hari ni. Kita elok bagi susu lembu lagi daripada susu manusia. Susu manusia ni susu terbaik. Susu terbaik atas muka dunia ni atau susu manusia. Tapi dengan sebab kita hari ni tak apa nak faham mengaji, tapi faham dah ni. Lalas sekali kita bagi apa? Bagi susu lembu. Waktu belum apa-apa anak nak jadi lembu dah. Tak dengar cakap. Dengar azan buat tak tahu je. Mak ayah cakap satu patah dia jawab 10. Tu pasal benda. Pasal hilang keberkatan sebenarnya. Hidup kita hilang keberkatan. Waktu Nabi bagi tahu pada kita tu benda hak elok sebenarnya.
Quran bagi tahu pada kita tu benda hak elok. Nak menyusu sebaiknya duduk dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun nak menyusu, tapi jarang nak jumpa zaman kita hari ni boleh menyusu sampai 2 tahun. Kalau setahun lebih tu kira bagus tu. Paling-paling tak ada 6 bulan yang pertama. Tu kira susu terbaik. Susu ibu yang paling terbaik itu 6 bulan pertama daripada kelahirannya. Tu. Okey, untuk perbincangan berkaitan dengan haram kerana susuan ini kita sambung di pertemuan akan datang lah. Boleh pasal panjang lagi ni. Jadi untuk seterusnya saya nak war-warkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan program wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengimarahkan masjid kita ini dengan rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan kita ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Sambungannya masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini. Telah kita bincang sebelum ini beberapa perkara dan malam ini kita masuk kepada perempuan yang haram dikahwini dengan sebab perkahwinan. Dengan sebab perkahwinan. Haram dengan sebab perkahwinan. Kalau sebelum ni kita telah bincang berkaitan dengan haram dengan sebab hubungan keturunan nasab. Telah kita bincang sebelum ini. Malam ni kita pergi kepada haram dengan sebab perkahwinan. Pasal apa haram kahwin? Dengan sebab perempuan yang haram kahwin itu dengan sebab dia terlibat dengan perkahwinan dengan orang-orang tertentu yang menjadi penyebab haram kita kahwin dengan perempuan tersebut. Kita tengok qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Haram kerana perkahwinan. Terdapat 4 golongan wanita yang haram dikahwini kerana hubungan perkahwinan.
Ada 4 jenis, ada 4 golongan wanita, 4 golongan perempuan yang haram dikahwini dengan sebab perkahwinan. Tapi zaman kita hari ini, yang belum kahwin, yang belum kahwin tu macam kahwin dah. Kan? Walaupun tak kahwin, tapi macam dah kahwin. Kalau tuan-tuan nak tengok naik atas bukit Langat tu, tuan-tuan boleh tengok dalam gelap anak-anak Melayu Islam, laki perempuan tanpa ikatan perkahwinan. Kan? Kalau kadang-kadang kita jumpa di dalam satu kereta, kadang-kadang di atas sebuah motosikal, macam-macam kita jumpa. Ni berlaku di zaman kita pada hari ini. Salam-salaman laki perempuan tu perkara biasa zaman hari ini. Lebih-lebih lagi, baru-baru ni kita sambut hari raya. Bila mana hari raya kadang-kadang jadi bebas. Dengan sebab hari raya ni maknanya bebas belaka. Dengan sebab raya kan. Salam-salaman laki perempuan yang bukan mahram dah jadi perkara biasa. Dengan sebab terima undangan rumah terbuka. Bila mana kita pergi rumah terbuka, dibuka habis dengan aurat-auratnya sekali, halal haramnya diketepikan. Bersalam-salamanlah ketika itu, walaupun bukan mahram, walaupun bukan suami isteri, walaupun bukan anak pinak kita. Itu dah jadi perkara biasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebab itulah yang betul-betul beramal dengan nilai Islam di zaman hari ini, kata Nabi, dipandang walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah